Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Nama saya Zul, selamat datang kembali ke channel. Baik, pada hari ini saya ingin membuat satu reaction video yang mana ia berkenaan satu video yang dibuat oleh orang Mat Salleh, okay, iaitu bertajuk How Malaysia Did the Impossible COVID-19, yang mana dia menyenaraikan lebih kurang 15 perkara yang dilakukan oleh orang Malaysia, dan saya juga ingin memberikan pendapat sebagai orang Malaysia. Bila ada orang luar Malaysia memperkatakan sesuatu yang baik tentang negara kita sendiri, ia sesuatu yang membanggakan, dan mungkin saya akan ulah sedikit mengikut apa yang saya tahu. Jadi tanpa membuang masa, sebelum tu kita pergi ke intro dahulu. Imagine your country is going through a huge political crisis. You have a new leader, and several states have new governments. To add to this, not only is your country facing political crisis, but also economical, health, and defense. And then, the worst thing that could ever happen happens. The coronavirus. It's Malaysia. Malaysia was in some serious trouble. But don't you Okey, betul. Apa yang dikatakan pada fasa ini ialah di mana rakyat Malaysia waktu berlakunya COVID adalah pada masa yang sama kita mengalami masalah politik yang sangat-sangat teruk. Okey, iaitu berlakunya perubahan kuasa daripada kerajaan PH kepada barisan sekarang lah, iaitu kerajaan PN. Dan waktu tu masih lagi berlaku perebutan kuasa yang memang kau-kau punya, betul tak? Tapi okey, apa yang dia katakan, kita tengok underestimate the power of Malaysians. Nice gila intro dia, lagu dia. Suka sangat tengok macam ni. Dia dah macam style-style Nice Daily punya style kan. Okay, ini adalah montaj daripada beberapa yang berlaku seperti frontliners dan bantuan-bantuan kemanusiaan yang diberikan. Okay. Here are 15 ways that Malaysia did the impossible. Number 15, donations and volunteer organizations. So many people volunteered and so many organizations helped out. For example, Amaret provided healthcare workers with food, AC units, and raised over 3 million ringgit for medical supplies. Okey, waktu ni kita memang tak nafikan bahawa sangat ramai, okey, ataupun sangat banyak organisasi-organisasi yang volunteer untuk bantu. Okey, macam dia menyerahkan Emirate, okey, dan salah satunya juga ada daripada Ustaz Abid Liu, okey, daripada dia punya apa ni, organisasi dia menghantar, dan dia sendiri mengakui bahawa dia menghabiskan duit dia sendiri je dah lebih 1 juta ringgit. Dan itu tidak termasuk lagi dengan duit-duit yang daripada sumbangan-sumbangan orang ramai, okay? Dan orang ramai juga menyokong dia dari segi membeli baju-baju dia dan juga produk-produk dia supaya dapat sama-sama contribute. Number 14, top doctor. Dr. Noor Hussam Abdullah has been ranked one of the top doctors in the entire world at fighting the coronavirus. And not only does he present accurate facts, he's able to do it in a way that gathers support and also keeps people calm as he does it. Okey, yang ini memang saya sangat sokong sangat sebab Datuk Dr. Hisham ni memang antara doktor yang power lah. Dia sebab apa tau? Macam contoh fasa PKP ni, sebagai rakyat Malaysia, kita memang orang cakap benda yang tak nampak, kita fight benda yang tak nampak, dan memang kita tertanya-tanya apakah tindakan ni. Contohnya macam kerajaan memperkenalkan PKP dan sebagainya. Kita what the hell kan, kita macam tak boleh nak keluar lah apa benda. Tapi cara Dr. Hisham dan juga kita punya Menteri Kanan Ismail Sabri dan lain-lain, cara dia orang handle memang orang cakap wow, memang
bagus lah, dan termasuk PM Tan Sri Muhyiddin kan. 13, the movement control order and the enhanced movement control order. These things are not easy to pull off, and it took so many people in different organizations to work together to have them work. Number 12, Okey, MCO dan MCO enhanced MCO ataupun PKPD is a new thing, benda yang sangat baru dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri, betul tak? Kita tak pernah terfikir yang kita tak boleh keluar lepas pukul 6. Kita tak pernah terfikir yang kita, orang cakap apa, tak boleh pergi kerja selama 2-3 bulan. Bisnes tak boleh buka kecuali yang essential. Kita tak pernah terfikir. Tapi somehow orang cakap memang ia memberi kesan yang besar pada sebahagian besar rakyat Malaysia. Sebab benda ni benda baru kan. Tapi memang banggalah sebab 95%, more than 95% patuh kan. Yang 5% orang cakap tu normal lah kan. Orang kata dalam adik-beradik pun ada yang jenis mangkau lah orang kata kan. Tapi banggalah 95% berbanding macam negara-negara lain yang kita katakan bertamadun macam US ke, France ke dan lain-lain, UK semua siap mogok kan kalau apa government dia tak bagi keluar dan sebagainya. Tapi kita stay buat kat rumah. Macam saya buat roti canai boleh sampai 200,000 view. Buat dalgona kopi lah, apa semualah, buat roti lah. Tak pernah-pernah seumur hidup buat roti, tiba-tiba buat roti lah. volunteers. There were so many people that helped out and volunteered and did so many different things like food delivery. Okey, ni biasa ramai yang buat food delivery, bantu kan, volunteers. Number 11, building temporary hospitals. Malaysia was able to build temporary hospitals very efficiently and quickly. For example, the largest egg roll park in Asia was able to be built into a hospital in 3 days. Waktu ni kan memang saya respect sangat tau. Tak sangka dalam 3 hari kita boleh bina temporary hospital lah. Memang bangunan tu dah sedia maklum ada lah. Tapi boleh bayangkan tak dengan fasiliti fasiliti hospital yang canggih-manggih dengan katil dengan gedebak-gedebuk semua. Orang cakap dan apa tu, apa nama dewan tu lupa dah. Okay. Dia boleh orang kata dalam 3 hari boleh settle. Bayangkan, boleh 3 hari boleh settle kan. Orang kata, weh memang power lah rakyat Malaysia kan. Masa tu, ataupun frontliners kita lah. Semua yang terlibat lah. Memang bangga sangat-sangat lah. Orang cakap, masa tu dengar negara China boleh buat temporary hospital dalam 10 hari pun kita rasa, wow, power gila dia orang kan. Rupanya orang Malaysia lagi power kan. Kita guna apa resource yang ada, pop 3 hari siap hospital. Aduh, babe. Number 10, the Dublin cluster. The Dublin cluster complied with any order from MOH, and they never complained even though they had to wait long hours in the heat. Number 9. Okey, yang tablik, kluster tablik merupakan antara kluster target yang paling besar waktu permulaan first wave. Yang mana waktu tu orang cakap memang mereka jadi victim lah. Okey, sebabkan of course lah dia benda orang kata berlaku perhimpunan tu pun tak apa nak jangka dia penyakit tu tak, kita pun tak jangka kan. Tapi tempoi lah dia orang memang hampir majoriti bukan hampir majoriti ataupun hampir sepenuhnya menurut semua pergi saringan dan sebagainya, dan akhirnya fasa tersebut kita berjaya atasi. Dan walaupun daripada yelah, kita pun tak sangka, macam saya sendirilah, saya pun tak sangka kalau saya ada COVID kan, tiba kita pergi rumah saudara kita, saudara mara dan sebagainya, tutup orang tu kena COVID sebab kita kan. Dia orang pun siapa sangka, dia orang pun tak tahu kan. Tapi dia orang bertindak pantas dan orang cakap apa, berjaya, akhirnya semua disaring, dan yang mana yang kena tu pula bagi kerjasama. Masa tu tak ada komplain, orang kata menunjukkan apa yang dia orang amalkan dalam pelajaran mereka memang orang kata dalam hati lah, orang cakap dalam hati dan juga dalam perbuatan. Memang respect lah. Okey, bank tak pernah orang kata terfikir bank bagi tangguh 6 bulan kan. Dan tiba-tiba orang cakap kes COVID ni 6 bulan secara keseluruhan bank bagi moratorium. Dan saya juga orang kata mengambil peluang tersebut untuk orang kata ambil lah, at least dapat belanja lebih kan. Orang kata duit lebihan gaji tu dapat belanja lebih dan sebagainya, dan dapat support bisnes dan lain-lain lah. Okay, thank you bank dan bank negara dan juga Menteri Kewangan atau siapa-siapa yang terlibat lah. There is no political here, just orang kata ulasan semula sajalah. Okay, universiti student waktu PKP
tak dibenarkan cross negeri, tak dibenarkan keluar selepas pukul 6 dan sebagainya, terpaksa stuck dalam bilik. Tapi pihak universiti mengambil inisiatif dan juga bukan saja pihak universiti, pihak volunteer juga dan sebagainya membuat inisiatif untuk para pelajar untuk kata apa? Ni lah beri orang makan dan sebagainya, stay and wifi everything, which is saya rasa tempat lain dalam negara lain rasa tak buat lah kan. Kita je kan, itulah power lah. Yes, ni kita dapat 1000. Okay, ni sekali lah, kita sekali sekejap. Okay, waktu ni okay, kita dapat bantuan 1000, lebih kurang satu rumah 1600. Ada yang dapat, ada yang tak dapat, kita faham. Ada yang dapat, ada yang tak dapat, dia bergantung pada situasi masing-masing jugalah kan. Tapi orang kata pada saya apa yang di new government buat dengan memberi orang kata bantuan kewangan pada makcik Kia dan sebagainya tu, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Saya faham lepas daripada tu ada yang bising jugalah, tapi somehow ia satu gerakan yang bagus lah pada peringkat awal. Dan termasuk juga waktu critical, waktu start 18 bulan sampailah selepas kita PKPD. Okay, kita PKPD, sekarang ni PKPP, tu PKPD waktu tu orang cakap even all politician dan sebagainya macam berganding bahu lah kan. Walaupun ada semua suara-suara macam yelah masih lagi berlaku cubaan peralihan kuasa dan sebagainya, tapi somehow orang cakap rakyat Malaysia masih lagi steady lah, tak memusuh dan sebagainya. Masih lagi support, masih ignore the politics and everything. Dan Alhamdulillah sekarang ni pada bulan 5, sekarang ni tarikh 14 bulan 5 waktu video ni dirakam, kita berada di orang kata di tahap yang orang kata sangat baik lah. Okay. Now that is really cool. Number 5, protecting the most vulnerable. Malaysia did a great job of protecting those that were most vulnerable, homeless and foreign workers. They removed public halls and provided a tent. Okay, yang ni bukan sahaja dia providekan kemah untuk homeless tau, tapi sekarang ni the best part bila kerajaan buat besar-besaran, bukan sahaja ni orang cakap macam parti-parti ni diorang clearkan semua kan, masuk dalam orang kata ni ditangkap dan clear homeless ni diberi peluang pekerjaan. That's the best part lah. Diorang dah lah homeless kan, tak tahu nak makan apa, tambah bila PKP ni ada yang minta sedekah dan sebagainya, tak ada orang kat luar, macam mana dia nak minta sedekah, macam dia nak makan dan semua kan. Now dia bagi peluang pekerjaan, kilang-kilang pun dah buka disebabkan dia lah tak boleh ambil foreigners, jadi dia ambil lah apa ni homeless dan kata diberi peluang pekerjaan dan sebagainya lah, which is itu antara perkara yang very positif yang dibuat untuk homeless yang ada di dalam Malaysia. Malaysians returning home. Malaysians returning home from overseas were provided a free hotel, free food, and COVID-19 testing during their 2-week quarantine. Okay, despite masa peringkat awal hari tu, yes, rakyat Malaysia di luar dan juga mungkin foreigners saya silap saya. Okay, rakyat Malaysia diberi hotel dan kemudahan, tetapi untuk hotel yang bajet 150 ke bawah tak silap saya, dan lebih daripada tu mereka perlu bayar sendiri, dan sekarang rasanya dah ditarik balik dan perlu membayar sendiri untuk kuarantin. Okay, tapi walau bagaimanapun pada peringkat awal waktu kritikal tu kita pujilah, sebab orang cakap apa, siapa nak tanggung semua tu kan, betul tak? Tapi government tanggung, okay, dan diorang pun dapat kuarantin dengan baik dan sebagainya lah. Respect for frontline workers. I've never seen so much respect and love for frontline workers. It was so beautiful to see all the support Malaysians gave frontline workers. Okay, yang ni kan rasanya semua orang tahu lah how bad is some of the attitude from Malaysian. Waktu kalau berlaku apa-apa je sebelum ni kan, tak puas hati servis kat hospital ke apa benda, korang boleh nampak kejap-kejap viral guys, betul tak? Tapi bila berlaku COVID ni, somehow dia punya tu turn up, orang kata bertukar, tahu tak? Dia bertukar.
Jadi semua orang dah respect pada frontliners, semua respect pada medical officers, semua respect pada nurse staff and everything. Sebab diorang dah lah tak boleh cuti, tak boleh apa, kena kerja sepanjang masa untuk orang kata fight this COVID and everything lah. Dia dah jadi orang cakap dia punya vibes is different lah, positive vibes sekarang tau. Semua orang respect tau. Dan sekarang bila jumpa mana-mana orang kata frontliners pun baru-baru ni bila masa fasa PKPP ni ada yang dah belanja, dia makan secara senyap lah dan sebagainya. It's very good guys. Kalau boleh berkekalkan lah. Kita tahu memang kadang bila servis dekat hospital ataupun ni lambat ke, ada isu ke, itu normal lah kan. Semua orang ada limit dan sebagainya. Tapi harap dikekalkan lah benda ni kan. Orang kata kita respect dia orang sebab dia orang bekerja keras selama beberapa bulan ni dan akan datang untuk orang cakap apa, jaga kita juga, betul tak? Kita jaga kita kan. Ni Mak Saleh ni pun dia boleh nampak benda tu, takkan kita sini tak boleh nak nampak, betul tak? Two, fixing the PPE shortage for frontline workers. At the beginning of the crisis, there wasn't enough PPE for all the frontline workers, and so Malaysians took it onto themselves. For example, a fashion designer realized she had a skill set that could be very valuable, and so she took the initiative to organize an entire team to make PPE. Prisoners made PPE, college students made PPE, even a Malaysian born with no arms. Oh, ini respect gila hari ni. Macam mana dia jahit pakai kaki lah, tapi gila lah, serius. And most important is teamwork. It didn't matter if you're a celebrity or an average person. It didn't matter your social status. It didn't matter your gender, your religion, your ethnicity. All Malaysians came together for the better of Malaysia. Okay, bila fasa yang nombor 2 dan nombor 1 saya combine sekali lah, okay, sebab video pun dah panjang. Nak kata orang cakap waktu tu memang ada lah beberapa suara-suara sumbang berkenaan selebriti juga minta bantuan dan sebagainya. Itu pada saya kes-kes terpencil, tapi panas jugalah waktu tu kan. Tapi kita orang cakap rakyat Malaysia ni bising-bising online je lah, tapi dia punya taat tu lain macam lah kan. Orang cakap bising-bising online je, dia punya taat memang sebab semua orang tahu takkan orang kata buat benda yelah benda bodoh macam nak langgar PKP pun sampai nak kena penjara, nak kena denda 1,000, semua orang sign duit tu lah. Tapi bising-bising kat online tetap sampai orang cakap apa, sampai orang cakap IDF punya page pun tak boleh tahan kan, you ada screen tu tak. Tapi itu yang berlaku kan. Rakyat Malaysia ni dia bising kat online je, tapi dia punya taat pun memang kita tak jumpa ke tempat lain lah. Okay, itulah sedikit dan itulah pendapat saya. Dan saya tahu banyak lagi yang tak terkhabar, orang kata tak dapat digambarkan dalam 15 sebenarnya, lebih lagi sebenarnya kita frontliners buat. Dan dari saya sendiri, saya juga ada tulis lagu untuk frontliners. Okay, korang boleh tengok link dekat bawah. Saya ada tulis lagu penghargaan untuk frontliners. Dan saya ucapkan semua terima kasih. Walaupun sekarang ni PKPD, so diharapkan kita semua stay safe. Sebab kes pada hari ni pun dah naik 40 lebih pada hari ni lah, iaitu 14 hari bulan dah naik 43. So semalam dah turun. Besok kita tak tahu pula macam mana kan. So harap everything is good lah semua okay, stay safe. Kita jaga baik-baik, kita jaga kita. Harap semua ni berakhir dengan cepat lah. Sebab saya sendiri sebagai full time photographer memang sangat mengharapkan semua ni berakhir dengan cepat supaya saya dapat buat balik sebenarnya business wedding dan sebagainya. Walaupun orang kata studio boleh run, tapi dia tak sehangat hari-hari biasa. Okay guys, itulah studio saya punya reaction, saya punya pendapat. Dan saya harap saya tak ada dapat nak play habis lah, video pun dah dekat 20 minit kan. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Kalau korang suka, klik subscribe. Kalau korang tak suka, klik dislike. Kalau korang suka, klik like juga. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.